Hai guys, what's up? Assalamualaikum semua. Welcome to channel Faiz Cerita. Hai guys, apa khabar korang semua yang tengah tengok ni? Terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk tengok video kali ni. Dan aku harap korang semua yang tengah tengok ni sudi untuk stay support Faiz Cerita. Dan buat yang baru mengenali Faiz Cerita guys, salam perkenalan aku ucapkan buat korang. Dan buat korang yang baru mengenali Faiz Cerita, jangan lupa untuk support hanya dengan klik subscribe, like dan share juga video ni, ok? Dan juga korang semua boleh follow Faiz Cerita di platform media sosial yang lain seperti yang tertera di ruangan description di bawah. So guys, diingatkan juga setiap penceritaan yang ada di Faiz Cerita hanyalah sekadar perkongsian dan juga hiburan semata-mata, tanpa membuang masa yang begitu banyak. Dalam video kali ni, apa yang aku nak sharekan kepada korang berkenaan dengan satu kisah seram ni yang dikongsi dari seseorang yang dikenali dengan nama Firdaus. Apa yang saudara Firdaus ni dia sharekan kepada aku untuk aku kongsikan kepada korang guys. Katanya peristiwa ataupun kejadian seram yang menimpa dia ni bukan berlaku ke atas kepada diri dia je, tapi juga berlaku kepada keluarga dia guys. Dan katanya perkara tu berlaku ketika mereka ni ada berpindah masuk dekat sebuah rumah banglo tau. So dekat situlah adanya beberapa gangguan-gangguan yang dia katakan agak menyeramkan juga. So kalau korang nak tahu seram ke tak seram, korang kena stay untuk dengar kisah ni sampai habis. Jadi baik guys, pengenalan kisah daripada saudara Firdaus ni. Apa yang dia bagi tahu untuk cerita dia ni sebagai pengenalan, dia kata dia tak ingat kejadian ni tahun bila, tapi boleh dianggarkan dalam 5-6 tahun yang lepas lah. Katanya waktu tu ayah dia telah menjadi seorang pesara ataupun pencen lah. Jadi disebabkan itu ayah dia mengajak mereka sekeluarga ni untuk berpindah ke negeri kelahiran ayah dia. Kebetulan pula kata Firdaus, waktu tu ayah dia ada beli sebuah rumah banglo yang berada dekat sana. Yang kata Firdaus, rumah banglo tu memang sangat murah guys, yang ayah dia beli menggunakan wang persaraan dia. Dan kata Firdaus, mereka sekeluarga ni tak ramai, hanya ada 4 orang sahaja, yang terdiri daripada ayah dia, mak dia, Firdaus sendiri dan juga seorang adik dia. Dan kata Firdaus ni, sesiapa pun mesti akan rasa happy, seronok. Sebab ialah kata dia dapat tinggal di sebuah rumah banglo yang agak besar. Lepas tu ada pula kolam renang. Tak lama kemudian katanya hari yang ditunggu-tunggu pun telah pun tiba. Waktu tu kata Firdaus, mereka sekeluarga pun berkemas-kemas apa yang patut, simpan-simpan apa yang patut. Jadi selepas dah selesai semuanya, mereka sekeluarga pun berangkatlah untuk berpindah masuk dekat rumah idaman mereka ni. Perjalanan mereka untuk pergi ke lokasi tersebut memang agak jauh juga guys, mengambil masa 6 jam untuk mereka sampai dekat rumah banglo tu. Jadi tak lama kemudian mereka sekeluarga pun sampailah dekat rumah banglo tu. Yang waktu tu seingat Firdaus ni, waktu sampai dekat sana tu dalam pukul 5.30 petang. Bila mereka sekeluarga sampai je dekat rumah tu, masing-masing bergegas masuk ke dalam rumah tu untuk mengemas segala barang apa yang sepatutnya lah, sedikit demi sedikit. Dan pada ketika tu kata Firdaus, mereka sekeluarga ni tak kemas habis pun, cuma kemas sikit-sikit je. Sebab yelah, macam yang aku bagi tahu tadi guys, perjalanan mereka agak jauh, jadi masing-masing dalam keadaan penat. Jadi bila dah masuk rumah tu, kemas sikit-sikit dan masing-masing pun terpaksalah merebahkan badan masing-masing di atas sofa yang berada dekat ruang tamu waktu tu. Dan kata Firdaus ni, seingat dia, waktu tu dia baring dekat sofa untuk berehat lah. Tengah-tengah dia baring dekat sofa tu, nak relax-relax apa semua kan, tiba-tiba guys, dia ada terdengar bunyi macam tu tau. Tapi bukanlah macam aku buat ni, tapi bunyi tu dia kata macam bunyi ketawa kanak-kanak kecil. Jadi dia ingat adik dia. Lepas tu dia pun pandanglah dekat ke arah adik dia yang masih kecil waktu tu. Dia pandang, tapi dia tengok adik dia tengah tidur dekat pangkuan mak dia. Bila Firdaus ni pandang dekat arah adik dia dan dia dapati adik dia tidur, dia pun tak ada nak fikir bukan-bukan. Apa yang dia rasa waktu tu, dia rasa macam mungkin halusinasi kot sebab penat, dalam keadaan yang mamai sebab mengantuk. Dia pun abaikanlah perasaan yang mencurigakan tu. Jadi tak lama kemudian kata dia pun terlelap, sehinggalah ibu dia mengejutkan dia untuk bangun daripada tidur. Waktu dia terjaga daripada tidur tu, jam menunjukkan pukul 10 malam. Bila dia dah tersedar daripada tidur tu, dia pun pergi menyambung kemas balik. Dia berkemas dekat bilik tidur dia. Bilik tidur Firdaus dekat rumah banglo tu terletak dekat tingkat 1. Bilik ibu dengan ayah dia ni pula dekat tingkat 2. Dan kata Firdaus, dia sangat happy
Sebab bilik dia tu dia kata luas, memang selesa, siap ada tandas lagi. Dia kata senang lah, tak perlu bersusah payah lah dia nak pergi keluar daripada bilik, nak pergi ke bilik air. Dia pun sambung lagi mengemas bilik dia. Tengah-tengah dia mengemas tu, dalam beberapa minit lepas tu, dia ada dengar pintu bilik dia diketuk. Jadi bila dia dengar pintu bilik dia macam ada yang ketuk ni, dia rasa macam ni mungkin ibu dia kot. Ibu dia datang nak tengok-tengok bilik dia yang cantik tu, kata dia. Firdaus pun pergilah nak buka pintu bilik. Bila dia buka je pintu bilik guys, memang dia kata agak pelik, agak heran, sebab tak ada sesiapa pun yang berada di depan pintu bilik dia. Masa tu dia kata perasaan curiga memang dah bertambah-tambah lah. Walaupun macam tu, dia tetap juga fikir yang baik-baik. Dia ingatkan adik dia yang kecil tu. Sebab tanggapan dia, dia rasa macam adik dia yang kecil tu macam nak bermain-main lah, macam nak sakat lah Firdaus ni. Dia dalam hati tu dia berkata macam, budak ni nak main-main pula, nak kena ni. Dalam hati dia lah. Dia pun tak naklah fikir banyak-banyak, tak naklah fikir yang bukan-bukan. Dia pun abaikan lah. Sebab dia kata biasalah, adik dia tu masih kecil lagi kan. Biasalah budak-budak kecil ni memang nakal sikit, kata dia. So dalam pada dia mengemas bilik tu, dia pun terasa macam dahaga. Jadi dia pun keluar daripada bilik tu, turun ke tangga, nak pergi minum air lah. Apa yang dia kongsikan, katanya tangga dekat rumah banglo tu diperbuat daripada kayu jati. Jadi kata dia, bila ada kaki yang melangkah menuruni guna tangga tu, semestinya memang akan dengar lah bunyi tapak kaki. Sebab apa dia bagi tahu macam tu guys? Kata Firdaus ni, waktu dia turun daripada tangga tu, setapak demi setapak, pada masa yang sama guys, ada bunyi prap, prap. Bukan prap buang angin, bukan. Tapi apa yang dinyatakan Firdaus ni, bunyi dia macam tu. Prap tu ada bunyi tapak kaki yang berada dekat belakang dia waktu dia tengah turun daripada tangga tu. Kata dia waktu tu dah lah lampu, waktu tu semua dah terpadam. Sebab semua waktu tu dah masuk tidur. Yang pula waktu tu menunjukkan pukul 12.30 malam. Dan kata Firdaus ni, dia pun cubalah untuk memberanikan diri untuk toleh ke belakang. Sebab dia kata dia memang confirm sangat, memang sah dekat belakang dia macam ada seseorang. Sebab kata Firdaus, bila ada bunyi tapak kaki yang ikut dia daripada belakang ni dekat tangga tu, tiba-tiba badan dia guys terasa panas sangat. Terasa macam tak tahu nak cakap, tapi memang haba yang panas yang ada dekat badan dia. Dan masa tu dalam hati dia kata, ya Allah, apa benda yang ada dekat belakang aku ni? Masa tu pun dia kata lutut dia dah menggeletar dah ni. Dia pun tolehlah ke belakang. Bila dia toleh je ke belakang guys, memang dia kata sangat menakutkan lah waktu tu. Dia ternampak satu susuk tubuh yang tinggi yang bermata merah. Yang lembaga tu memang sedang memandang tepat dekat arah Firdaus waktu tu. Yang dia perasan juga guys, wajah lembaga tu memang satu wajah ataupun muka yang sangat bengis. Yang paling dia kata sangat menakutkan, dah lah nampak macam tu kan, sekelip mata je lembaga yang bertubuh sasa tu, dia kata, sasa pergi gym kan? Dahsyat lembaga tu, sasa tu. Tak tipu guys, itulah apa yang dikongsi oleh Firdaus. Apa yang dia ingat itulah. Memang lembaga tu tinggi apa semua kan, tapi dia ada kelebihan, dia sasa guys. Exercise lepas Firdaus ni dah tulis dekat dia, sekejap je guys, lembaga tu datang melompat menekam dekat arah Firdaus ni. Dan masa tu Firdaus apa lagi, tak sempat nak berlari pun, pasal dia dah terperanjat terkejut. Dia terjatuh guys dekat tangga tu akibat tergelincir. Kepala dia terhantuk dekat anak tangga. Memang kata dia waktu tu dia hilang kawalan lah. Memang dia tak boleh kontrol diri dia, dan dia terus pingsan. Seingat dia juga, bila dia dah tersedar tu, pandangan mata dia memang agak kabur-kabur lah, tak begitu jelas sangat. Dan Firdaus ni dia pun perlahan-lahan lah nak buka mata dia. Dia perasan juga sebab dekat situ ada jam dinding lah. Waktu tu dah menunjukkan pukul 3 pagi. Hampir 3 jam Firdaus pingsan, tak sedarkan diri. Dan dia kata bila dia dah tersedar daripada pingsan tu, dia pun kuatkanlah diri dia untuk bangun dan perlahan-lahan lah melangkahkan kaki dia untuk pergi dekat bilik tidur. Memang tak dinafikan, kata dia waktu tu kaki dia sangat berat guys, sangat dia kata. Tapi dia terpaksa jugalah menyeret kaki dia ni. Dan dia kata perjalanan dia daripada dekat tangga tu nak pergi dekat bilik dia terasa jauh pula. Sedangkan dia kata memang tak logik, dekat je, tapi waktu tu memang jauh sangat lah.
Bila sampai je dekat bilik, Firdaus pun merebahkanlah badan dia dekat atas katil dia. Dan dalam sekelip mata dia pun tertidur. Dan dia kata sedar-sedar je matahari pun dah terpacak dah. Rupa-rupanya dia tidur sampai ke waktu tengah hari. Terjaga je daripada tidur. Badan tu dia kata memang tak boleh lah. Memang terasa sakit, terasa sengal sana sini. Dia kata guys, waktu dia terjaga daripada tidur tu, dia rasa macam dia nak ibaratkan apa yang berlaku tu mimpi lah. Tapi sebenarnya tak boleh juga. Sebab apa? Dekat badan dia ni ada kesan lebam-lebam. So untuk hari keesokannya pun berlalu begitu sahaja, tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi keesokannya lagi tu kira macam lusa lah. Dia duduk dalam bilik, lepas tu pintu bilik dia diketuk. Tapi ini memang mak dia lah yang ketuk pintu bilik dia ni. Dan Firdaus bagi tahu masa tu dia terkejut sangat. Sebab mak dia suruh dia packing barang, kemaskan beg pakaian semua untuk balik ke kampung. Dia pun waktu tu juga ambil tuala, pergi membersihkan diri, lepas tu kemas beg pakaian apa semua. Dan lepas tu mereka semua sekeluarga ni terus pulang ke kampung halaman dalam keadaan yang sangat tergesa-gesa. Agak pelik juga Firdaus kata waktu tu, kenapa mak ayah dia dalam keadaan macam ni. Dalam perjalanan mereka nak pulang ke kampung halaman tu, mak ayah Firdaus ni pun berceritalah, bagi tahu apa yang berlaku. Rupanya pada malam Firdaus kena ganggu tu, mak ayah dia pun kena dengan benda yang sama, di mana ayah dia pun kena terkam juga dengan makhluk tu. Lepas tu ibu dia pun kena ganggu juga dengan gangguan yang sangat teruk. Jadi bila berlakunya keadaan macam tu, kata Firdaus, ayah dia tak mengambil tindakan yang agak lama. Ayah dia pun mengambil keputusan untuk jual semula rumah banglo tu. Sebab apa ayah dia nak jual balik rumah tu? Sebab ayah dia baru dapat tahu sejarah rumah tu. Mereka sekeluarga ni waktu tu dikhabarkan pada awal 90-an rumah tu didiami oleh satu keluarga Bugis. Dan keluarga tersebut meninggal dunia dalam keadaan yang tragis. Apa yang dibagi tahu oleh Firdaus ni, mereka sekeluarga Bugis tu membunuh diri beramai-ramai akibat bebanan hutang. Dan selepas kematian keluarga Bugis tu, ada beberapa pawang duduk dekat rumah tu untuk membuat pelbagai upacara ilmu hitam. Dan ada juga insiden yang berlaku di mana ada kisah kematian ngeri sepasang suami isteri yang pernah tinggal dekat rumah tu ketika tu. Dan Firdaus bagi tahu dikhabarkan juga makhluk-makhluk belaan pawang-pawang yang pernah duduk dekat rumah tu masih berkeliaran di banglo tu, sehinggalah Firdaus dengan sekeluarga dia duduk dekat rumah tu. Tapi sekarang tak tahulah macam mana keadaan terkini. Lepas berlakunya beberapa kejadian yang ngeri, yang aneh dekat rumah tu, ada sebuah pemaju perumahan telah mengambil alih rumah banglo tu dan dijual dengan harga yang murah. Dan kata Firdaus, dia dengan keluarga dia memang tekad untuk tinggal je dekat kampung halaman. Jadi itu saja guys, kisah perkongsian cerita seram dalam video kali ni di Faiz Cerita. Itulah apa yang dikongsikan. Dia saudara Firdaus ni mengatakan ini adalah kisah benar beliau yang dilalui bersama dengan keluarga dia sewaktu mereka menginap sekejap ataupun pindah sekejap dekat rumah banglo yang murah ni. So itu sajalah apa yang aku dapat kongsikan kepada korang. So korang rasa macam mana? Seram tak? Meremang tak? Jadi kalau korang rasa ada apa-apa yang korang nak nilaikan, korang boleh komen je dekat ruangan komen di bawah. Aku minta maaf banyak-banyak guys kiranya kalau ada kesalahan, kesilapan, ada kata-kata yang kurang menyenangkan, ada kata-kata yang membuatkan korang tak selesa. Aku minta maaf banyak-banyak. Aku akan cuba perbaiki untuk memberi yang terbaik buat korang semua yang tengah tengok ni. Sekali lagi aku nak minta tolong kepada semua yang tengah tengok ni, please stay support Faiz Cerita. Buat yang baru mengenali, jangan lupa untuk support hanya dengan klik subscribe, like dan share. Dan sekiranya kalau korang ada kisah-kisah seram, misteri ke apa ke yang korang nak share kan, korang boleh emailkan je di Faiz Cerita. Jadi bolehlah aku kongsikan di dalam video di masa akan datang sekiranya kalau korang tidak keberatan untuk kongsikan kisah korang tu lah. So guys, itu saja dalam video kali ni. Terima kasih banyak-banyak. Aku mendoakan korang semua ni agar semuanya dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan korang. Okey, amin. Jadi itu saja guys. Sekali lagi minta maaf banyak-banyak jika ada salah silap. Itu saja untuk dalam video kali ni. Stay tune untuk next video. InsyaAllah. Sekian dari Faiz Cerita. Assalamualaikum.